أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. باب قول الرجل ما صلينا. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلامة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada seorang sahabat Nabi bernama Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Umar. Wa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaumal khandaqi. Yaumal khandaqi, pada hari berlaku perang Khandaq. Faqala ya Rasulullah, ketika itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi, demi Allah, ma kitu an usalliya, hampir-hampir aku tidak bersembahyang, hatta kadati syamsu taghrubu, sehingga hampir matahari terbenam.
Wa dzalika ba'da ma aftara as-sha'im. Yang demikian itu ialah selepas orang yang berpuasa membuka puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita berkata, wallahi demi Allah, ma sallaituha, aku pun belum melaksanakan sembahyang. Fala nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Buthan wa ana ma'ahu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhenti singgah di sebuah tempat, di sebuah tempat yang dipanggil dengan Buthan Makkah, sebuah tempat di Mekah. Wa ana ma'ahu, kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika itu aku bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu. Thumma shalla, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar. Ba'dama gharabati syamsu, selepas daripada terbenam matahari. Thumma shalla ba'daha al-maghriba, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang selepas itu sembahyang maghrib. Baik. Seorang sahabat Nabi bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia cerita berkenaan dengan satu situasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaumul Khandaq, pada hari berlaku peperangan Khandaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari berlaku peperangan Khandaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang diartikan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yaumul Khandaq, iaitu pada masa berlaku peperangan Khandaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar menjumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Rasulullah, Sayyidina Umar ni dah menjumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selepas waktu maghrib, iaitu selepas daripada orang dah berbuka puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menjumpa dengan Nabi dan dia kata, Rasulullah, kata dia, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, ma kittu an usalliya hatta qarati syamsu taghrubu. Hampir-hampir saya tidak bersembahyang sehinggalah hampir matahari nak terbenam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Umar ni dia mai habaq kat Rasulullah tu selepas daripada orang dah berbuka puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita bersabda, wallahi ma salaituha,
Nabi kata, wallahi aku masih belum sembahyang. Aku masih belum sembahyang. Sayyidina Umar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mai kat Nabi tu lepas orang dah buka puasa, berarti dah terbenam matahari. Dia kata, wallahi Rasulullah, aku ni hampir-hampir asak tak mayang tadi ni. Dekat-dekat matahari nak terbenam, barulah aku boleh bayar asak. Ni kesibukan ketika mana perang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kata, aku tak mayang lagi, aku tak solat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Maknanya cerita ni bukan hari peperangan Khandaq, bukan hari peperangan tu, tapi maknanya hari-hari dalam peperangan Khandaq tu. Peperangan Khandaq ni peperangan yang dahsyat. Peperangan yang berlaku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi dikepung. Nabi SAW dengan para sahabat melawan dengan ketumbukan yang besar yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad disertai oleh semua parti-parti, termasuk perkumpulan orang Yahudi. Maka perang ni sebenarnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak berlaku pun pertempuran di antara tentera Islam dan musyrikin Quraisy dan ketumbukan parti-parti yang lain. Tapi yang menghancurkan tentera Ahzab itu Allah sendiri. Dengan Allah SWT mendatangkan ribut, taufan yang menghancurkan tentera tu semua. Ribut tu demai, dia balun hak belah Quraisy ya. Hak belah Islam, ribut tu tak mai. Sedangkan Rasulullah SAW Muhammad, jarak di antara musuh tentera Islam tu bukan jauh sangat pun. Tapi ribut tu mai, pukul maut, pukul mati. Bila ribut mai, siapa yang berani tunggu? Habis tercabut kemah-kemah. Sampai subhanallah Rasulullah Muhammad berselerakkan, lari habis bertempiaran. Tentera tu hancur dengan Allah hantar ribut. Sebab itu dalam setiap hari raya kita akan dengar, bahkan kita akan menyebut wa hazamal ahzaba wahdah. Allah lah yang telah menghancurkan tentera Ahzab. Baik. Jadi kesibukan peperangan itu sehingga kan Sayyidina Umar kata, Rasulullah, hampir-hampir aku tak bayar asak tadi. Dekat-dekat nak terbenam matahari, barulah aku boleh sembahyang. Bila Sayyidina Umar katakan Nabi macam tu, Nabi kata, aku tak sembahyang lagi ni. Mana asal Nabi tak sembahyang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada ketika tu, Nabi pun naik kenderaan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sampai di sebuah tempat namanya Buthan, ketika tu kata seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sampai tang tu Nabi singgah, Nabi ambil wudu, Nabi sembahyang asar. Nabi solat asar itu ba'dama gharabati syamsu, selepas matahari dah terbenam. Thumma shalla ba'daha al-maghriba, kemudian lepas Nabi sembahyang asar, barulah Nabi kita sembahyang maghrib. Baik. Hadis yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia situasi untuk menjadikan dia hukum. Salah Sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak buat bila mana kita duduk dalam satu saat kita terlepas sembahyang fardu? Baik. Jadi kalau tak berlaku macam ni, maka tidak ada hukum. Kita tak tahu nak buat. Baik. Maknanya Nabi kita SAW diajak oleh Allah melakukan praktikal betul.
Bukan sangat Nabi bagi tahu, tapi berlaku sungguh pada Rasulullah. Lepas tu kalau berlaku kat kita, gini cara kita buat. Macam Nabi kita SAW pernah sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat. Sembahyang tu 4 rakaat, tapi Nabi buat 2 aja. Ketika tu mungkin kita kata, Nabi pun tak khusyuk. Jangan kata. Pasal apa? Sebab hukum. Tuhan buat Nabi lupa untuk menjadi hukum. Nabi sembahyang 4 rakaat, 4 jadi 2. Nabi kita SAW lepas sembahyang, Nabi akan terus bangkit, pindah tempat, Nabi wirid di tempat lain. Itu selalu Nabi kita buat. Cuma kita ni lepas sembahyang kita tunggu wirid tu pasal apa? Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia termasuk dalam satu pelaksanaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah pun diijma'kan oleh ulama-ulama setempat, khususnya Nusantara, untuk mengajar umat. Macamlah kita kata masalah sayyidina Muhammad, boleh tak kita semayang sunat tasbih berjamaah? Boleh. Kalau sakat habaq saja, tak buat berjamaah, orang tak erti nak buat. Kalau ni kita bayang tasbih, kita kata suruh buat, tak tahu nak praktik. Melainkan bila kita buat berjamaah, oh macam tu cara dia tu, dia panggil mengajar. Macam kita semayang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semayang duha berjamaah, boleh kita nak ajak pelak-pelajak kita begini semayang duha. Nabi kita SAW semayang duha Rasulullah tu, ada ketika Nabi buat 2, ada ketika Nabi buat 4, ada ketika Nabi buat 6, ada ketika Nabi buat 8. Tapi dalam banyak yang Nabi buat, Nabi tidak meninggalkan selalunya 4 rakaat. Maknanya tu duha yang jadi kelaziman Rasulullah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duha ni ada riwayat Nabi buat sampai 12, dan tak pernah dengar ada riwayat Nabi buat lebih daripada 12. Semua ni diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi buat 4, Nabi buat dalam 1 salam. Ini sembahyang siang. Kalau sembahyang malam, Nabi buat semua sembahyang malam ialah 2. Kalau sembahyang 4 disunatkan pada siang hari. Kalau sembahyang tu 4 digabung sekali, 1 salam. Sembahyang sunat pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau 4 dibezakan dengan sembahyang fardu 4. Sembahyang fardu 4 ada 2 tahiyat. Sembahyang sunat 4 hanya tahiyat pada yang terakhir sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nabi sembahyang 2 rakaat. Sembahyang yang 4 rakaat. Lepas tu para sahabat tengok Nabi lepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi salam, langsung bangkit. Nabi pitalai, Nabi nak menghabiskan azkar wirid-wirid lepas sembahyang. Para sahabat terpinga-pinga. Nabi qasar ke? Para sahabat bangkit. Rasulullah, aqasarta ya Rasulullah? Kamu qasar ke Rasulullah? La, bal tamam. Tak, bukan qasar, sembahyang tamam 4 rakaat. Bal qasarta ya Rasulullah, Rasulullah telah qasarkan tadi. Bila Nabi dengar tu, Nabi pun kembali balik ke tempat sembahyang dia. Allahu Akbar. Nabi tambah lagi 2. Nabi tak buat 4 balik, Nabi tambah lagi 2. Para sahabat pun ikut Rasulullah balik. Jadi kalaulah Nabi tak lupa, tak berlakulah hukum. Mana kalau berlaku kat kita, macam tu kita buat. Tak perlu kita sembahyang lain, tapi kita sambung sembahyang balik. Kita niat masuk balik dalam sembahyang, lepas tu meneruskan sembahyang tambah lagi 2.
Dalam mazhab kita masalah Sayyidina Muhammad, syarat nak sambung balik sembahyang tu, perkataan kita jangan lebih daripada 6 patah perkataan. Berpandukan daripada masalah Sayyidina Muhammad yang Nabi bercakap tu, Nabi tak cakap lebih pada 6 patah perkataan. Kalau kita dah cakap lebih dah daripada 6 patah perkataan, kena yang lain. Tapi kalau belum sampai 6 patah perkataan, okey, boleh sambung lagi. Niat masuk dalam sembahyang balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam hadis yang kita baca ni pernah berlaku pada Rasulullah. Kekalutan perang menyebabkan Nabi tak sempat nak sembahyang asar. Jadi bila mana Nabi tak sempat, dalam perjalanan balik daripada kubu nak balik ke rumah, Nabi singgah di sebuah tempat yang namanya Buthan. Nabi kita ambil wudu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sembahyang asar dulu. Lepas tu Nabi kita sembahyang maghrib. Maknanya dalam perkara qada, Nabi qada dulu sembahyang hak qada, barulah Nabi sembahyang hak dalam waktunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala ya'ni al-asra. Ni yang dikatakan pentingnya sembahyang qada ni. Kalau kita ada sunat, kita utamakan qada lebih daripada kita utamakan sunat. Lepas pada maghrib, sembahyang qada maghrib. Sebelum maghrib, sembahyang qada maghrib. Kalau ada qada isya, sembahyang qada isya, sembahyang qada maghrib, sembahyang qada isya. Jangan peduli sangat tentang sunat, sebab yang wajib pada kita ialah fardu. Hak tu penting dulu. Cuma orang tanya, ustaz, esok kalau Ramadan macam mana? Ada orang subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pegang sembahyang tarawih, orang buat 2, dia buat 4. Berimam dengan imam 2, hak baki lagi dia buat 4. Dia buat 2 lagi. Pernah jumpa kan? Pernah tengok orang buat, dia bangkit lagi. 20 rakaat tu agak-agak berapa fardu dia boleh buat? Banyak. Ikut imam 2, lepas tu bagi salam, bangkit lagi, tambah buat 2. Berhenti barangkali dia mengqadha sembahyang isyak, ataupun sembahyang yang 4 rakaat, ataupun dia mengqadha sembahyang yang 3 rakaat seperti sembahyang maghrib. Lepas tu orang tanya, ustaz, boleh tak kalau tak sembahyang fardu ketika tu? Soalan senang. Nak sembahyang tarawih, sayang sangatlah. Ramadan ni bukan main selalu. Tiba-tiba bila main Ramadan, nak kena sembahyang fardu pula. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh juga. Sebab nak dapat kelebihan tarawih. Besar iman tarawih. Sebab Nabi kata, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mana-mana orang yang mendirikan sembahyang dalam bulan Ramadan, akan diampunkan dosanya yang terdahulu, akan diampunkan dosanya yang terkemudian. Besar pahala dia. Baik. Dalam pada tu, jangan tak sembahyang pula sembahyang fardu. Boleh sembahyang tarawih, tapi qada sembahyang yang kita berhutang dengan Tuhan tak boleh tinggal. Soalan senang, tak boleh tinggal. Jadi subhanallah, jangan kita mengutamakan yang sunat melebihi yang fardu. Walaupun kita buat sunat, tapi jangan tinggal sama sekali fardu. Fardu hak kita qada tu kita qada, tapi kita nak buat juga hak sunat tu boleh. Contoh orang duduk dalam situasi kita ni, dah yang dikata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fardu tu wajib di qada. Ni waktu duha, nak sembahyang duha boleh tak? Boleh. Sembahyang duha, lepas tu sembahyang qada. Boleh buat tahajud? Boleh.
sebelum kita buat tahajud, kita qada sembahyang dulu. Lepas tu lepas buat rakaat tahajud, qada pula hak kita tertinggal tu. Maknanya, tapi jangan sampai ke peringkat melebihkan yang sunat melebihi yang fardu. Macam mana pun mesti sunat ni tak lebih daripada fardu yang kita qada. Mana qada tu kena lebih daripada sunat. Contoh, satu orang tu nak main tahajud 10 rakaat. Contoh. Tapi sembahyang qadanya 4 rakaat. Maknanya kalau nak buat fardu kena buat lebih, sunat tu kena kurang daripada fardu. Sebab sunat ni, khususnya sembahyang sunat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu sembahyang sunat rawatib yang mengiringi tu, yang dulu kemudian ni. Sembahyang sunat rawatib ni khususnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak menampung sembahyang fardu yang cari, sembahyang fardu yang berlubang, yang tak sempurna kita kata. Tu tujuan sembahyang sunat. Tiba-tiba sembahyang sunat tak sembahyang fardu, nak tampung apa? Benar tampung tak ada. Untuk apa? Jadi sembahyang sunat tujuannya adalah untuk menyempurnakan sembahyang fardu. Tiba-tiba fardu tak buat, nak tampung apa? Ini dipanggil sembahyang sunat rawatib. Sunat rawatib ni kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, pada dia bukan sunat tapi wajib. Pasal apa wajib? Sebab mana ada orang yang sembahyang fardu yang sempurna, tak ada. Jadi oleh kerana sembahyang fardu kita tak sempurna, sembahyang sunat itulah yang menampung fardu kita. Baik. Qala fatawadda'a thumma shalla, ya'ni al-asra. Dalam hadis ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tertinggal sembahyang asar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang asar dalam waktu maghrib, Nabi tak solat maghrib dulu. Nabi sembahyang yang tertinggal dulu. Nabi sembahyang asar dulu, baru Nabi sembahyang maghrib lepas daripada tu. Summa shalla ba'daha al-maghribah. Ini jadi pedoman pada kita pada saat kita tertinggal, seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku juga Nabi terlepas sembahyang subuh, balik pada perang, letih lah balik pada perang, jalan pun dah letih, tak larat. Bila Nabi tengok para sahabat semua letih, Nabi kata kita berhenti no. Para sahabat suka, pasal Nabi tahu perasaan mereka. Asyik pakat soalan Sayyidina Muhammad, pangkat berhenti. Cuma Nabi kata, kita berhenti nak tidur ni, siapa yang nak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang nak gerak kita lagi? Siapa nak gerak kita lagi? Ketika tu Bilal pergi angkat tangan, ya Rasulullah, saya tu mata pun tak jelek lah, tapi nak khidmat Nabi juga. Saya Rasulullah. Nabi kata gerak. Jadi akhirnya bila ada orang jamin nak gerak, semua orang tidur. Jaga tak jaga, matahari dah keluar. Siapa jaga ketika tu? Rasulullah jaga yang pertama hari. Jaga pasal apa? Matahari panas tu dah suluh. Berarti bukan lajak tu, lajak sikit-sikit, lajak sungguh. Mungkin pukul 8 lebih 8.30 maknanya Nabi jaga. Allah Akbar. Mana hang nak gerak kita? Kawan tu baru jaga. Nabi kata awak tak gerak. Kawan tu jawab cantik tak? Dia kata apa yang Nabi rasa tu yang dia rasa. Mana Nabi letih, dia pun letih juga. Nabi kata tak apalah, kita menghayang qada. Maknanya dur Rasulullah, tak boleh ke Jibril main gerak? Boleh. Tapi Tuhan sengaja tinggal untuk dihukum. Faham tak? Untuk dihukum. Maknanya subhanallah tu dia panggil syariah sepanjang 23 tahun. Itulah yang saya sebut semua untuk umatnya, untuk dipedoman sepanjang zaman sehingga sebelum kiamat, menjadi panduan
kepada umatnya. Sebab itu siapa-siapa berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan hadis, dia tak akan sesat selama-lamanya, selalu akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu hari ini umat Islam soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita tak membalik pada Quran, tak balik pada hadis, kita duduk penin macam ni, penin. Allahu Akbar. Kita harap, kita pun tak tahu nak harap kat siapa, nak bagi settle balik agama kita ni. Soalan Sayyidina Muhammad, kedai makan boleh masuk dah, duduk rapat-rapat, mayang tak boleh lagi. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, siapa nak lepas kita tak tahu, penin. Jadi subhanallah, kalau cakap banyak-banyak, panjang-panjang ni orang tak apa hati pula. Subhanallah. Di umat Islam soalan Sayyidina Muhammad, apa segala pun tak boleh ikut orang, dia ada panduan dia sendiri. Mudah-mudahan semuanya akan cepat selesai, insya-Allah. Kita harap semua, moga-moga fitnah pada agama ni akan cepat selesai, insya-Allah. Moga-moga kita semua pun pakat tak kena Covid dah, insya-Allah. Mudah-mudahan, harap-harap Allah selamatkan kita semua daripada fitnah akhir zaman ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayah. Allahumma nawwir qulubana bihidayah. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.